Terima kasih kerana memuat turun buku daripada e-perpustakaan percuma Royalib.com, http://royalib.com. Semua buku oleh pengarang, http://royalib.com, autor_Prunsof_Fasili.html. Buku yang sama dalam format lain. http://book_Fasili.com_Uches_Viladit_Ruchnoi_. Granatoch, HTML. Selamat membaca. Fasili Prunsov, belajar untuk menggunakan bom tangan. Tujuan pertempuran bom tangan. Dalam pertempuran moden, tembakan kuat dari semua jenis senjata dan berkaliber memaksa pejuang mencari perlindungan di dalam tanah, parit, lubang dan celah. Apabila musuh bersembunyi dengan baik di dalam parit, sangat sukar untuk memukulnya dengan peluru dari senapang atau mesingan, walaupun dalam jarak dekat. Dalam kes ini, bom tangan datang untuk membantu penyerang. Bom tangan yang dilemparkan oleh penyerang ke dalam parit pertahanan dari jarak 45-35 meter mengenai beberapa pemain pertahanan serentak dengan letupannya dan membersihkan keseluruhan bahagian parit daripada mereka. Para pejuang penyerang, bergegas selepas letupan bom tangan ke bayonet, hanya mendapat tentangan lemah daripada pejuang pertahanan yang masih hidup. Jadi bom tangan membuka jalan untuk bayonet dalam serangan. Tetapi bom tangan tidak kurang penting bagi pemain pertahanan. Jika pemain pertahanan tahu menggunakan bom tangan dengan baik dan tidak kehilangan kepalanya, dia bertemu musuh yang menyerang dengan tembakan mesra dari bom tangan dari jarak 40-45 meter. Dinding letupan yang memekarkan telinga serta merta timbul di hadapan penyerang, dan kipas tebal serpihan menyerang semua makhluk hidup. Beberapa penyerang terkena serpihan, selebihnya mencari keselamatan di dalam tanah, berhenti, gali. Jadi api bom tangan menghalang laluan penyerang. Nasi 1. Penggunaan bom tangan dalam serangan. Tetapi bom tangan digunakan bukan sahaja untuk menangkis serangan infanteri. Bersama mereka, pejuang yang berani juga menewaskan serangan kereta kebal. Untuk tujuan ini, sama ada bom tangan biasa digunakan, yang diikat bersama dalam pik beberapa keping, atau bom tangan anti kereta kebal khas. Sekumpulan, pik, bom tangan, dilempar dengan mahir dari parit di bawah tangki penyerang, mengganggu ulatnya. Kereta kebal itu berhenti dan menjadi mangsa pejuang kita. Bom tangan terutamanya digunakan secara meluas dalam pertempuran malam. Membuat serangan malam secara tiba-tiba, sebagai contoh, ke atas parit musuh, secara tidak ketara mencuri sehingga jarak lontaran dan segera melontar bom tangan ke parit. Nasi 2. Penggunaan bom tangan dalam pertahanan. Letupan menyebabkan banyak mangsa terkorban di dalam parit dan membuatkan mangsa terselamat. Penyerang bergegas mengejar bom tangan dengan bayonet, menikam dan menangkap askar yang terselamat di parit. Walau bagaimanapun, ini tidak selalu berlaku dalam pertempuran. Jika tentera yang menduduki parit mendengar pendekatan penyerang lebih awal, mereka juga boleh menemui mereka dengan bom tangan. Bom tangan yang dilemparkan dari parit ke arah penyerang mendatangkan kerugian besar kepada penyerang dan sering menyebabkan mereka yang terselamat melarikan diri. Pada 6 Ogos 1938, ketika menyerang Bukit Zauzernaya dengan rahang merah, Lieutenant Kanan Komrad Nadzuga merangkak ke atas wayar, memotong laluan untuk infanteri di bawah tembakan. Menempar ke hadapan. Seorang penembak mesin ringan cedera. Mesingan senyap. Tanpa teragak-agak, penembak Plotnikov meluru ke mesingan. Dia segera membuka api yang merosakkan. Skuad samurai menyerang Plotnikov dari sayap. Ketua skuad Zakharov tergesa-gesa membantunya. Melemparkan bom tangan, dia meletakkan 4 di tempat. Samurai yang lain melarikan diri dengan panik. Selepas menguasai bahagian merah ketinggian Zauzernaya, orang Jepun tidak mahu berdamai dengan kehilangan ketinggian. Kejam, menjerit Banzai, mereka memanjat batu ke bukit. Pejuang kami membenarkan mereka masuk dari jarak dekat, dan kemudian melemparkannya dengan bom tangan. Ini adalah bagaimana serangan balas bertubi-tubi Jepun melawan. Kebanyakan penyerang kekal mati di tempat kejadian, dan mangsa yang terselamat berguling ke bawah. Pada malam 30-31 Julai, semasa serangan Jepun ke atas pengawal sempadan kami, pos luar berdegil mempertahankan sempadan. Tembakan senapang melompat dari satu tempat ke satu tempat dan segera dikenal pasti oleh tembok penghalang di sepanjang sempadan. Penembak mesin Chernov, Chernopiatkor dan Zuev memusnahkan musuh dengan lava plumbum merah panas.
Lieutenant Hristolyubov melepaskan bom tangan pilihannya, perlahan-lahan, hanya apabila garis-garis bayangan musuh jelas kelihatan. Samurai itu tidak tahan dengan api yang memusnahkan. Serangan pertama ke atas ketinggian Soviet berakhir dengan kegagalan. Sekarang mari kita fikirkan apakah sifat tempur yang menjadikan bom tangan sangat diperlukan dalam pertempuran moden. Sifat-sifat ini akan menjadi seperti berikut. 1. Keupayaan untuk memukul di belakang penutupan. Peluru tidak boleh mengenai musuh yang duduk di dasar parit, di celah, di ruang istirahat, di rumah batu, tetapi ia mungkin dengan bom tangan. Bom tangan akan jatuh ke dasar parit dan mengenai semua orang di dalam parit. Jika anda membaling bom tangan melalui tingkap rumah, ia akan mengalahkan semua orang yang muat di dalam bilik di mana bom tangan itu terkena. 2. Kuasa kekalahan, keupayaan untuk memukul ramai sekaligus. Ini sangat penting dalam serangan mengejut oleh pasukan kecil terhadap pasukan musuh yang unggul. Letupan yang tidak dijangka serta-merta menyamakan kuasa dan menimbulkan panik di kalangan mereka yang diserang secara tiba-tiba. 3. Keupayaan untuk memukul dalam jejari tertentu. Bom tangan tidak perlu terkena, seperti peluru, terus ke sasaran. Jika bom tangan jatuh dan berada 3-5 meter dari sasaran, ia akan mengenai sasaran dengan serpihan. Ini amat penting dalam pertempuran malam, apabila bom tangan dilemparkan ke telinga, pada siluet musuh yang berkelip-kelip. 4. Kesan penghancuran yang kuat akibat daripada letupan bom tangan. Harta ini membolehkan anda menggunakan bom tangan untuk menangkis serangan kereta kebal. Bom tangan adalah senjata yang berkuasa di tangan pejuang yang mahir. Mereka layak sepenuhnya nama yang diberikan kepada mereka oleh Komisar Rakyat Pertahanan Marshal Kesatuan Soviet Komrad Voroshilov, artileri, poket. Apa itu bom tangan? Pada masa ini, terdapat banyak jenis bom tangan yang berbeza. Peranti dan tujuan mereka berbeza. Pertama sekali, mari kita lihat bagaimana bom tangan meletup. Apabila menyediakan bom tangan untuk melontar, seorang pejuang meletakkan mekanisme penyalaan di dalamnya pada pelatun keselamatan dan mengecas bom tangan, iaitu, memasukkan fuse ke dalamnya. Sejurus sebelum melemparkan bom tangan, pejuang menolak, atau mengeluarkan, bergantung pada peranti, fuse, dan mekanisme penyalaan kekal dalam kedudukan bersandar. Pada saat lontaran, pen penembakan mekanisme pencucuhan turun, dan fuse bom tangan menyala. Fuse terbakar selama 3, 5, 7 saat. Pada masa ini, bom tangan yang dilemparkan menerbangkan jarak lontaran dan jatuh pada sasaran. Apabila api sampai ke peledak dalam keadaan panas, bom tangan meletup. Bergantung pada julat lontaran dan masa pembakaran fuse, bom tangan meletup kira-kira 1-4 saat selepas jatuh, yang bermaksud bahawa dalam semua kes, bom tangan terbakar akan terletak pada sasaran untuk beberapa saat pada mulanya, dan kemudian ia akan meletup. Oleh itu, bom tangan peranti yang diterangkan menyala di tangan pejuang, terbang jarak ke sasaran dalam keadaan terbakar, dan meletup apabila api mencapai peledak. Bom tangan sedemikian dipanggil bom tangan tindakan jauh. Terdapat satu lagi jenis bom tangan, di mana letupan menjadi seperti ini. Apabila menyediakan bom tangan untuk melontar, seorang pejuang meletakkan mekanisme pencucuhan pada pelatun keselamatan dan mengecas bom tangan. Sebelum melontar, dia menarik balik, mengeluarkan fuse dan membaling bom tangan ke sasaran. Tetapi dalam bom tangan peranti sedemikian terdapat satu lagi fuse yang mengekalkan mekanisme penyalaan dalam kedudukan tembakan walaupun selepas bom tangan dilemparkan, sementara tidur terbang ke sasaran. Terima kasih kepada ini, bom tangan tidak terbakar pada saat melontar dan tidak terbakar dalam penerbangan. Sebaik sahaja bom tangan jatuh ke sasaran atau menghadapi beberapa halangan, perisai kereta kebal, semak berhampiran parit musuh, pagar, bingkai tingkap, DLL. Fuse yang memegang mekanisme penyalaan dalam kedudukan tempur jatuh daripada kejutan dan melepaskan penyerang. Daripada tindakan penyerang itu, letupan bom tangan menyala dan bom tangan serta-merta meletup. Oleh itu, bom tangan ini meletup pada kesan pada sasaran, atau apabila terkena sasaran. Bom tangan peranti sedemikian dipanggil bom tangan perkusi. Bom tangan mana yang lebih baik dan mengapa? Bom tangan tindakan jauh, dibaling dengan betul dan dinyalakan pada masa lontaran, pasti akan meletup 3, 5, 7 saat selepas lontaran. Tidak kira di mana bom tangan itu jatuh, di salji, di tanah pepejal, di paya, di dalam air, di atas jaring penyamaran yang terbentang di atas parit musuh, letupan pasti akan berlaku pada masa yang ditetapkan.
Ini memastikan kebolehpercayaan bom tangan jauh. Jika bom tangan jauh menyala di tangan pejuang kerana pengendalian yang tidak betul, dia sentiasa mempunyai masa, 3, 5, 7 saat, untuk membuangnya daripada dirinya dan mengelakkan kekalahan. Ini memastikan keselamatan mengendalikan bom tangan jauh. Tetapi bom tangan jauh juga mempunyai kelemahan yang besar. Hakikatnya ialah jarak lontaran purata, 35 meter. Bom tangan terbang dalam masa 2.5 saat. Ini bermakna jika fuse direka untuk pembakaran selama 3.5 saat, maka bom tangan selepas jatuh pada sasaran akan terletak sebelum letupan selama 1 saat. Dan jika fuse direka selama 7 saat, maka bom tangan akan terletak pada sasaran selama 4.5 saat. Dalam 1 saat, musuh, sudah tentu, tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi dalam 4.5 saat dia boleh bersembunyi daripada kekalahan atau bahkan melemparkan bom tangan yang menyala kembali kepada orang yang melemparkannya. Orang Jepun dalam pertempuran berhampiran tasik Hasan menggunakan bom tangan jauh dengan masa pembakaran fuse selama 7-8 saat. Pejuang tentera merah yang mengambil bahagian dalam pertempuran tangan ke tangan mengimbas kembali kes apabila mereka meraih bom tangan yang dilemparkan oleh Jepun dan melemparkannya ke belakang. Memukul Jepun dengan senjata mereka sendiri. Adalah jelas bahawa kelemahan yang diperhatikan bagi bom tangan jauh sangat mudah untuk dihapuskan, perlu membuat fuse dengan masa pembakaran yang singkat, 3-5-4 saat. Bom tangan dengan fuse sedemikian agak selamat untuk diri mereka sendiri dan tidak akan membenarkan musuh melarikan diri dari kekalahan. Bom tangan impak meletup serta-merta apabila terkena pada sasaran. Walau bagaimanapun, bom tangan seperti itu tidak selalu meletup. Untuk letupan, tolakan daya tertentu diperlukan untuk fuse terjatuh. Apabila bom tangan jatuh di atas tanah yang keras, tolakan akan mencukupi untuk meletupkan bom tangan, tetapi jika ia jatuh ke dalam salji lembut atau pada jaring penyamaran yang terbentang di atas parit, tolakan akan menjadi lemah dan bom tangan mungkin tidak meletup. Jika disalahgunakan, bom tangan perkusi mempunyai letupan serta-merta. Oleh itu, ia lebih berbahaya untuk dikendalikan daripada yang jauh. Untuk tujuan apakah bom tangan jauh dan hentaman tangan lebih sesuai? Untuk mengalahkan sasaran musuh yang hidup dalam pertempuran jarak dekat, adalah paling mudah untuk menggunakan bom tangan jauh. Tetapi dengan syarat yang sangat diperlukan bahawa fuse terbakar tidak lebih daripada 4-5 saat. Untuk mengalahkan kereta kebal, bom tangan hentaman khas akan menjadi lebih mudah, yang akan meletup serta-merta pada hentaman dengan kereta kebal. Apabila menggunakan bom tangan jauh terhadap kereta kebal, tidak selalu mungkin untuk mengira letupan supaya ia jatuh berhampiran tangki atau di bawahnya. Kadang-kadang kereta kebal akan berjalan menjauhi bom tangan yang dijatuhkan. Bom tangan serpihan dan bom tangan tujuan khas. Peranti bom tangan bergantung pada tujuan pertempuran mereka. Jika bom tangan ditugaskan untuk memukul musuh dengan serpihan, ia mempunyai caj pecah yang agak kecil, tetapi badan yang kuat. Dari mana serpihan diperoleh? Kadang-kadang serpihan ini dalam bentuk kekisi khas diletakkan di dalam badan bom tangan. Bom tangan peranti sedemikian dipanggil bom tangan pemecahan. Pada masa ini, 3 jenis bom tangan pemecahan diketahui. Serangan pecahan, di mana serpihan menjejaskan hanya 20-25 meter dari tapak letupan. Bom tangan ini mudah digunakan dalam serangan semasa bergerak, baling bom tangan ke dalam parit musuh dan kejarnya untuk menyerang dengan bayonet. Serpihan tidak akan sampai kepada pejuang yang melemparkan bom tangan. Defensif pecahan, di mana serpihan menyerang pada jarak lebih 100 meter dari tapak letupan. Bom tangan ini hanya selamat digunakan dalam pertahanan parit. Fragmentasi ofensif-defensif, yang mana pejuang itu sendiri boleh menyesuaikan diri sebelum lontaran supaya serpihan menyerang sesuka hati pada 20-25 atau 100 meter. Bom tangan terakhir untuk pertempuran, tentu saja, adalah yang paling mudah, kerana seorang pejuang boleh menggunakan bom tangan yang sama dalam pertempuran pertahanan dan serangan. Jika bom tangan ditugaskan untuk melawan kereta kebal, maka ia tidak memerlukan serpihan, kerana anda tidak boleh menembusi perisai tangki dengan serpihan. Untuk memadamkan kereta kebal daripada tindakan, adalah perlu sama ada untuk memecahkan perisai kereta kebal dan memukul kreu kereta kebal yang terletak di dalam, atau untuk memusnahkan trek kereta kebal, menghentikannya dan kemudian memusnahkan kreunya. Untuk pemusnahan perisai atau ulat, kesan penghancuran gas yang kuat hasil daripada letupan cas pecah bom tangan adalah perlu.
Oleh itu, bom tangan anti kereta kebal mesti mempunyai cangkeran ringan dan cas besar yang kuat, supaya ia sentiasa lebih berat daripada bom tangan pecahan. Tindakan penghancuran cas pecah dipanggil tindakan letupan tinggi. Atas dasar ini, bom tangan anti kereta kebal dipanggil bom tangan letupan tinggi. Apabila melawan tenaga kerja musuh dengan bom tangan, adalah mungkin untuk memukulnya bukan sahaja dengan serpihan, tetapi juga dengan cara lain, contohnya, dengan gas tempur. Jika bukannya cas letupan, cas kimia khas diletakkan di dalam bom tangan, maka apabila letupan bom tangan seperti itu meletup, awan gas akan diperoleh yang boleh melumpuhkan musuh. Bom tangan seperti ini dipanggil bom tangan kimia. Bom tangan kimia agak meluas dalam tentera kapitalis. Walaupun pada masa aman, polis negara kapitalis menggunakan bom tangan kimia dengan tuduhan koyak dalam memerangi tindakan massa proletariat. Dalam pertempuran, kadang-kadang menjadi perlu untuk membutakan musuh, iaitu, untuk menghalangnya daripada kemungkinan pemerhatian. Dalam kes lain, ia dikehendaki menutup unit mereka daripada pemerhatian musuh. Untuk tujuan ini, bom tangan asap khas digunakan. Bom tangan ini, apabila diletupkan, mula terbakar dan mengeluarkan asap tebal, di mana pemerhatian adalah mustahil. Masa pembakaran bom tangan sedemikian adalah kira-kira 1 minit. Akhirnya, dalam pertempuran jarak dekat dengan musuh yang menduduki bangunan yang kukuh, rumah, longkang, rumah glob, bangunan luar, DLL, kadang-kadang berfaedah untuk membakar bangunan untuk mengetuk musuh keluar darinya. Untuk tujuan ini, bom tangan pembakar khas digunakan. Daripada cas yang pecah, bom tangan ini mempunyai komposisi khas yang menyala daripada letupan detonator dan terbakar selama 1-2 minit, menghasilkan suhu yang sangat tinggi, melebihi 3000 darjah. Pada suhu sedemikian, kayu mentah menyala dengan bebas, kepingan besi dan keluri terbakar, besi cair pada suhu 1200 darjah, manakala kayu kering bangunan menyala dengan mudah. Perlu diingat bahawa bom tangan pembakar yang menyala tidak boleh dipadamkan. Bom tangan pembakar juga boleh digunakan terhadap kereta kebal, kerana bom tangan api perisai kereta kebal putih panas dan kreu kereta kebal terpaksa meninggalkan kenderaan. Dalam perjuangan heroik rakyat Sepanyol menentang tentera campur tangan dan pemberontak, Republikan menggunakan bom tangan pembakar terhadap kereta kebal dalam bentuk botol kaca ringkas yang diisi dengan petrol. Apabila botol itu terkena tangki, ia pecah dan membanjiri perisai dengan petrol yang terbakar. Panas yang tidak dapat ditanggung timbul di dalam tangki, dan kapal tangki fasis keluar dan menyerah diri. Peranti bom tangan untuk tujuan khas. Bom tangan bahan letupan tinggi, kimia, asap dan pembakar secara kolektif dirujuk sebagai bom tangan tujuan khas. Reka bentuk mekanisme mereka biasanya tidak berbeza daripada reka bentuk mekanisme bom tangan pemecahan. Semua perbezaan hanya terletak pada cas dan fuse. Oleh itu, bom tangan daripada jenis yang sama, dengan mekanisme yang sama, boleh menjadi pemecahan, letupan tinggi, kimia, asap dan pembakar. Anda boleh mengetahui dengan tepat jenis bom tangan itu dengan inskripsi pengenalan khas pada cangkang bom tangan, kimia, pembakaran, DLL. Peranti sedemikian sangat penting apabila melatih pejuang untuk membaling bom tangan. Anda perlu mengkaji hanya 2-3 mekanisme berbeza, bukan 5-6. Kaedah penyediaan dan lontaran untuk semua bom tangan dengan mekanisme yang sama adalah sama, cuma ia perlu dibaling pada sasaran yang berbeza. Jadi, dalam tentera moden jenis bom tangan berikut digunakan. Mengikut kaedah letupan, bom tangan tindakan jauh, bom tangan impak. Dengan tujuan pertempuran, pemecahan bom tangan untuk memusnahkan tenaga kerja musuh dengan serpihan, bom tangan untuk tujuan khas. Bom tangan untuk tujuan khas, bahan letupan tinggi, anti kereta kebal, kimia, asap, pembakar. Tentera Merah dipersenjatai dengan 3 sampel bom tangan. Bom tangan serangan pertahanan pecahan ARR. 1933. Bom tangan serangan pertahanan pecahan ARR. 1914-30. Bom tangan pertahanan pecahan jenama F, satu dengan fuse Kovesnikov. Mana-mana bom tangan ini, jika perlu, juga boleh digunakan sebagai bom tangan tujuan khas. Bom tangan ARR. 1933. Bom tangan ARR. 1933. RGD 33. Rajah 3. Direka untuk memukul musuh dengan serpihan dalam pertempuran jarak dekat, baik dalam serangan dan pertahanan. Nasi.
3. Bom tangan ARR. 1933. 1. Badan. 2. Penutup perumahan. 3. Gegancu brake. 4. Tiup pusat. 5. Fuse injap. 6. Perlindungan pertahanan. 7. Charge pecah. 8. Tiup luar pemegang. 9. Tiup dalaman pemegang. 10. Masukan. 11. Slot. 12. Pendakap tempur. 13. Pemain drum. 14. Bahagian bawah kes. 15. Sumber utama. 16. Fuse. 17. Pita. 18. Kacang sokongan. 19. Injap fuse. 20. Selak penutup. 21. Pen untuk memasang penutup. Mengikut kaedah mendapatkan letupan, ia tergolong dalam bom tangan tindakan jauh, kerana ia menyala pada saat lontaran dan meletup selepas 3-5-4 saat. Menimbang bom tangan ARR. 1933 dengan kes pertahanan biasa pada 750 gram, dengan yang ringan, 625 gram, dan tanpa kes, 500 gram. Penutup pelindung diletakkan secara bebas pada badan bom tangan dan dikeluarkan daripadanya atas permintaan pejuang. Semua bom tangan dihasilkan dari kilang dengan penutup pelindung dan dalam bentuk ini diberikan kepada pejuang. Jika dalam pertempuran, apabila mempertahankan parit, anda perlu membaling bom tangan untuk menangkis serangan musuh, kemudian tentera menggunakan bom tangan dengan penutup pertahanan. Dengan lontaran sedemikian, julat lontaran mencapai 30-40 meter, daripada letupan bom tangan dengan penutup pertahanan, kira-kira 2,200 serpihan diperolehi. Serpihan terberat yang terhasil daripada penutup pertahanan sangat merosakkan pada jarak sehingga 100 meter dari lokasi letupan bom tangan. Sekiranya lontaran bom tangan dilakukan dalam serangan, semasa bergerak, pejuang, sebelum melontar, menanggalkan penutup pertahanan dan melemparkannya, dan melempar bom tangan tanpanya. Dalam kes ini, julat lontaran mencapai 40-50 meter, letupan itu menghasilkan sehingga 2,000 serpihan, tetapi lebih ringan, yang menjejaskan hanya 25 meter dari tapak letupan. Oleh itu, seorang pejuang, yang membaling bom tangan, boleh berlari untuk menyerang dengan bayonet tanpa mengambil risiko terkena serpihan bom tangannya. Bom tangan ARR. 1933 agak selamat untuk disimpan dan dikendalikan dan sangat mudah untuk melontar, lebih mudah daripada semua bom tangan lain. Kedua-dua bom tangan kita dan asing. Ia terdiri daripada badan bom tangan dengan tiup tengah yang dilipat menjadi 3 atau 4 lapisan pita logam, ditakuk menjadi segi 4 sama, memberikan serpihan cahaya semasa letupan. Cas letupan diletakkan di dalam badan bom tangan, fuse, pemegang dengan mekanisme penyalaan dipasang. Di dalamnya, penutup pertahanan yang diletakkan pada badan bom tangan dari luar dan memberikan serpihan berat semasa letupan. Badan bom tangan, Rajah 4, adalah silinder. Ia diperbuat daripada timah hitam biasa, yang dicat dengan cat supaya bom tangan tidak berkarat. Dari atas, sebelah bertentangan dengan pemegang, badan ditutup dengan penutup rata, di tengahnya terdapat lubang bulat. Lubang ini berfungsi untuk memuatkan bom tangan dengan fuse. Supaya fuse yang dimasukkan ke dalam bom tangan tidak boleh jatuh apabila dibaling, bukaan penutup ditutup dengan injap. Dari bawah kes ditutup oleh bahagian bawah cembung. Terdapat juga lubang bulat di tengah bahagian bawah untuk tiup tengah. Tiup tengah melepasi badan bom tangan dari penutup ke bahagian bawah. Hujung atasnya diperkuat siram dengan tudung, dan hujung bawah menonjol dari bawah ke jarak kira-kira 1 cm. Hujung tiup tengah yang menonjol mempunyai benang skru di bahagian luar, di mana pemegang bom tangan diskru semasa pemasangan. Di dasar hujung berulih tiup tengah, bintang brake keluli diletakkan. Gigi yang menonjol tidak membenarkan pemegangnya ditanggalkan dari badan dalam bom tangan yang dipasang. Sprocket brake ditekan pada bahagian bawah perumah dengan nut pengapit yang diskrukan di atasnya. Nasi. 4. Bom tangan badan ARR. 1933. 1. Tiup pusat. 2. Gegancu brake. 3. Pen. 4. Injap tenggelam. Di sisi badan bom tangan, pen diperkuatkan untuk melindungi penutup pertahanan. Pita, gambi. 3. Diperbuat daripada kepingan besi kira-kira 0.5 mm tebal. Helaian ini ditakuk dengan aloh ke dalam segi 4 sama sehingga 1 persegi sentimeter untuk memudahkan pecah menjadi serpihan. 4 helaian digulung ke dalam silinder supaya ia muat dengan kemas di dalam badan bom tangan. Oleh itu,
4 lapisan serpihan besi terletak di bawah bekas timah. Caj letupan direka untuk meletupkan bom tangan. Ia terdiri daripada bahan letupan yang kuat, yang dipanggil tindakan menghancurkan, lebih kuat daripada serbuk mesiu. Pertuduhan mempunyai bentuk pemeriksa silinder termampat, seberat 150 gram, dengan lubang di tengah. Pemeriksa ini diletakkan dengan lubang pada tiup tengah bom tangan dan diletakkan di dalam badan di ruang antara tiup tengah dan pita, gambi. 3. Jurang yang tinggal di kilang diisi dengan parafin untuk melindungi cas daripada kelembapan. Caj letupan mod bom tangan. 1933 adalah selamat untuk dikendalikan. Ia meletup hanya apabila fuse meletup di dalamnya, dalam tiup tengah bom tangan, seperti yang berlaku apabila membaling bom tangan. Oleh itu, adalah mungkin untuk mengecas bom tangan, iaitu, memasukkan fuse ke dalamnya, hanya sebelum melontar. Fuse, Rajah 5, sentiasa disimpan secara berasingan daripada bom tangan dan dimasukkan ke dalamnya hanya sebelum dibaling. Fuse terdiri daripada kapsul penyala, tiup jauh, lajur serbuk, dan peledak. Semua bahagian ini dipasang dalam tiup loyang yang dipanggil dengan fuse. Pencucur primer meletup pada saat membaling bom tangan dari tusukan oleh penyerang-penyerangnya. Lihat di bawah, pemegang, dan dengan letupannya menyalakan lajur serbuk jauh. Primer dipasang pada hujung terbuka bawah fuse supaya lajur serbuk bermula tepat di atasnya. Nasi 5. Fuse bom tangan ARR 1933. 1. Kapsul. 2. Tiup jauh. 3. Peledak. 4. Peledak tambahan. 5. Lengan. Tiup jauh. Lajur serbuk. Menyala dari kapsul penyala pada masa bom tangan dilemparkan dan terbakar sama rata selama 3-5-4 saat. Apabila seluruh lajur terbakar, api dari hujung atasnya dipindahkan ke detonator. Lajur serbuk yang menyala akan terbakar di mana-mana bom tangan jatuh. Oleh itu, bom tangan ARR 1933, seperti bom tangan tindakan jauh lain, meletup dalam air, lumpur, salji, DSB. Peledak diletakkan di dalam lengan tembaga merah di atas tiang serbuk. Ia terdiri daripada cas kecil, kira-kira 2 gram, bahan letupan sensitif yang boleh meletup akibat hentakan, hentaman, tertusuk logam dan kebakaran. Apabila api dari ruang serbuk sampai ke detonator, yang terakhir meletup serta-merta. Dari letupan peledak, cas letupan bom tangan meletup. Jika letupan tidak cukup kuat, cas letupan bom tangan tidak akan meletup sepenuhnya, bukan semua, dan kesan bom tangan akan menjadi lemah. Untuk mengelakkan ini, dalam kepanasan bom tangan ARR 1933 1-2 lajur bahan letupan diletakkan di bahagian bawah lengan fuse, yang meningkatkan tindakan peledak. Lajur ini dipanggil detonator tambahan. Oleh kerana sensitiviti peledak, fuse mesti dikendalikan dengan berhati-hati, melindunginya daripada kejutan, daripada pemanasan yang kuat dan menyimpannya secara berasingan daripada bom tangan. Jangan sekali-kali anda membuka fuse, kerana dengan berbuat demikian ia pasti akan meletup di tangan anda dan melumpuhkan atau membunuh anda dengan serius. Pemegang berfungsi untuk tindakan bom tangan yang mudah. Mekanisme pencucuhan diletakkan di dalamnya. Pemegang, Rajah 6, terdiri daripada 2 tiup timah, luar dan dalam. Tiup dalam dimasukkan ke dalam bahagian luar selama separuh daripada panjangnya. Tiup disambungkan antara satu sama lain dengan mata air utama lingkaran, yang dipasang di hujung atas di bahagian tiup dalam, dan di bahagian bawah yang luar. Apabila spring dalam keadaan rehat, gegelungnya terletak rapat di atas satu sama lain, dan tiup dalam diletakkan sepenuhnya di dalam luar. Tiup luar boleh ditarik ke belakang, semasa musim bunga diregangkan. Mekanisme pencucuhan, Rajah 7, direka untuk menyalakan primer fuse apabila membaling bom tangan. Ia terdiri daripada pendakap tembak dengan penyerang, pegas utama, sisipan dengan potongan untuk menetapkan pendakap pada pelatun tempur dan untuk menurunkannya, pen keselamatan dan fuse sekiranya berlaku pemuatan yang tidak betul. Pendakap tempur mempunyai bentuk lengan goyang dengan penyerang dipasang di tengah, Rajah 3 dan 7. Dengan hujungnya, raker dilekatkan pada potongan hadapan tiup luar pemegang, dan bahu raker melalui slot di dinding tiup dalam pemegang dan pelapik. Dalam kes ini, pemain drum dipusingkan dengan hujungnya ke atas, ke arah potongan terbuka pemegang. Nasi 6. Pemegang bom tangan ARR 1933.
1. Isyarat merah, terbuka. 2. Pemeriksaan keselamatan. Nasi. 7. Mekanisme penyalaan mod bom tangan. 1933. 1. Pendakap tempur tentang pemain drum. 2. Slot. 3. Mata air utama. 4. Masukan. 5. Fuse pencucuhan. Pegas utama memberikan daya pergerakan utama ke hadapan apabila melontar bom tangan, yang memastikan primer penyala dicucuk oleh pen penembak. Apabila memasang mekanisme bom tangan di kilang, pegas utama berpusing agak ke kanan dan sepanjang masa cenderung untuk memusingkan tiub luar pemegang ke kiri, sekitar tiub dalam. Sisipan, Gambi. 7. Dipasang di dalam tiub dalam pemegang. Ia bertujuan untuk memasang pemegang dengan badan bom tangan dan untuk memasang pendakap tempur dengan penyerang pada pelatun pertempuran dan keselamatan. Apabila memasang pemegang dengan badan bom tangan, pemegang itu diskrukan pada tunggul skru tiub tengah. Untuk memasang pendakap tempur dengan penyerang pada pelatun tempur dan keselamatan, sisipan mempunyai slot di dinding sisi di mana lengan pendakap tempur pergi, dan luka melintang untuk puting pen keselamatan. Bahu pendakap berjalan di sepanjang lutut dalam slot apabila pemain drum diturunkan, yang dengan hujungnya mencapai primer fuse. Apabila meletakkan pendakap pada pelatun tempur, bahunya bertekuk lutut. Potongan melintang berfungsi, bahagian atas, untuk mengamankan mekanisme dalam kedudukan kempis dan yang lebih rendah, untuk mengamankan mekanisme dalam kedudukan kokit. Pen keselamatan digunakan untuk menetapkan mekanisme penyalaan bom tangan kepada pelatun keselamatan. Pen dipasang dalam arus melintang pada tiub luar pemegang, dia dengan putingnya semakin dalam ke dalam dan memasuki slot dan potongan pelapik. Fuse sekiranya berlaku pemuatan yang salah, rajah 3 dan 7, diletakkan di dalam pelapik di bawah lubang yang mana pelapik itu diskrukan ke tiub tengah badan bom tangan. Fuse terletak pada pendakap dengan potongan bawahnya, dan pada masa yang sama, dengan potongan atasnya, ia menutup lubang sisipan. Jika seorang pejuang tersilap cuba memuatkan bom tangan yang dipasang dengan penyerang yang diturunkan, fuse akan terkena fuse, dan mustahil untuk memuatkan bom tangan. Sekiranya tiada fuse, maka sekiranya berlaku pemuatan yang tidak betul, fuse akan pergi ke hujung dan primer akan menusuk pada pemain drum yang diturunkan, maka bom tangan akan terbakar di tangan. Penutup pertahanan, rajah 3, bertujuan untuk meningkatkan kesan maut bom tangan dalam pertahanan. Ia adalah silinder keluli dengan dinding sehingga 1.5 mm tebal. Untuk memudahkan koyak menjadi serpihan, penutup pertahanan dihiris dengan aloh menjadi kepingan kira-kira 1 persegi sentimeter. Di luar, terdapat selak pada kes itu, yang dengannya ia dipasang pada badan bom tangan dengan pen. Menyediakan bom tangan untuk melontar. Semasa menyediakan bom tangan ARR. Pada tahun 1933, adalah perlu untuk mengambil tindakan, memeriksa bom tangan, memasang badannya dengan pemegang, memeriksa operasi mekanisme dan, akhirnya, memuatkan bom tangan. Mod bom tangan. 1933 untuk pemeliharaan yang lebih baik dihasilkan dari kilang dalam kotak timah bertutup. Pada masa yang sama, yang berikut dimeterai dalam kotak berasingan, bekas bom tangan dengan penutup pertahanan diletakkan pada mereka, 25 keping setiap satu, pemegang juga 25 setiap satu, dan fuse 26 setiap satu, satu ganti. Dalam pertempuran, pemegangnya diskrukan ke badan pada titik kartridge, dan dalam persekitaran latihan, di jarak tembak, di belakang garisan api, dengan perintah ketua pemakanan pertempuran. Dalam kedua-dua kes, pejuang biasanya menerima bom tangan yang sudah dipasang di tangannya. Tetapi, bagaimanapun, dia sendiri sepatutnya dapat mengumpulnya, jika perlu. Memasang bom tangan dan memeriksa operasi mekanismenya. Sebelum memasang bom tangan, adalah perlu untuk memeriksa badan bom tangan dan pemegangnya dan mengelapnya, kemudian skru pemegang ke badan sehingga ia berhenti. Apabila memeriksa bom tangan, anda perlu memastikan bahawa tiub tengah badan dan bahagian dalam pemegang tidak berdebu atau tersumbat. Habuk hendaklah dikeluarkan dengan kain buruk, dan jika perlu, dikikis dengan serpihan kayu. Lap grease hingga kering dengan kain lap. Untuk mengetatkan pemegang ke badan, anda perlu mengambil badan bom tangan di tangan kiri anda, dan pemegang di sebelah kanan anda, rajah 8, letakkannya dengan lubang pelapik pada stop skru tiub tengah. Badan dan skru pemegang pada tunggul ini sehingga ia berhenti supaya jurang antara pemegang potong dan bahagian bawah kes tidak lebih daripada 0.5 mm. Jika tidak,
Penyerang tidak akan mencapai primer dan bom tangan tidak akan meletup. Di sekru, pemegang tidak boleh ditanggalkan, gigi gegancu brek akan ditangguhkan. Selepas menggulung bom tangan, adalah perlu untuk memeriksa operasi mekanismenya, iaitu operasi injap fuse, injap penutup pelindung dan kemudahan memakai dan menanggalkan penutup itu sendiri. Operasi mekanisme penyalaan. Untuk memeriksa operasi injap pencucuhan, cukup untuk membuka dan menutupnya 2-3 kali. Ia harus berpusing dengan mudah dan dipegang dengan kuat dalam kedudukan tertutup oleh cangkuk. Jika tidak, fuse mungkin jatuh dari bom tangan apabila dilemparkan. Nasi 8. Menyapu pemegang bom tangan ARR 1933 kepada Kor. Untuk memeriksa selak penutup pertahanan, anda perlu meletakkan bom tangan dengan badan di tapak tangan kiri anda dengan selak penutup ke atas, tolak injap ke kanan hingga penuh. Ambil pemegang bom tangan dengan tangan kanan anda, dan tarik penutup dengan tangan kiri anda dan keluarkannya dari badan bom tangan. Kemudian letakkan penutup semula pada badan bom tangan dan injap gelongsor ke kiri untuk gagal. Injap harus bergerak dengan mudah dan pergi ke belakang pen pada badan bom tangan dengan putingnya, dan penutupnya hendaklah diletakkan secara bebas pada badan dan dikeluarkan secara bebas daripadanya. Mekanisme bom tangan yang baru dipasang diturunkan dan dikunci dengan pen keselamatan. Untuk memeriksa operasi mekanisme, perlu meletakkannya pada pelatun keselamatan 2-3 kali dan menurunkannya. Rajah 9. Nasi 9. Meletakkan bom tangan pada pelatun pertempuran dan keselamatan. Ini dilakukan seperti berikut. Anda perlu mengambil bom tangan dengan pemegang di tangan kanan anda dengan pen keselamatan ke atas dan dengan ibu jari tangan kanan anda, gerakkan pen ke kiri sehingga ia berhenti. Dalam kes ini, puting cek akan terkeluar dari potongan melintang atas pelapik dan akan menjadi dalam slot pelapik. Mekanisme akan dibuka. Kemudian ambil badan bom tangan dengan tangan kiri anda, dan perlahan-lahan tarik pemegang ke arah anda dengan tangan kanan anda, maka tiup luar pemegang, bersama dengan pendakap tempur, akan meluncur di sepanjang tiup dalam dan bergerak ke belakang. Bahu pendakap pertempuran akan turun ke lutut dalam slot, manakala mata air utama akan meregang. Apabila bahu pendakap pertempuran mencapai bahagian atas slot, tempat lutut dalam dan cetik bersambung, anda akan berasa terhenti. Anda tidak boleh menarik lebih jauh. Pada ketika ini, pusingkan tiup luar pemegang ke kanan sejauh mungkin dan lepaskannya. Dalam kes ini, pegas utama akan memampatkan dan menghantar tiup luar pemegang ke hadapan. Lengan pendakap tempur akan pergi di sepanjang lutut kecil slot, dan pendakap, dan dengannya tiup luar pemegang, tidak akan dapat mencapai bahagian bawah, tetapi akan kekal dalam kedudukan koket. Mata air utama akan kekal diregangkan dan dipintal ke kanan. Oleh itu, dia sentiasa menarik tiup luar pemegang ke hadapan dan ke kiri. Selepas pemegang dilepaskan, anda perlu menolak pen ke kanan dengan ibu jari tangan kanan anda sepenuhnya. Dalam kes ini, puting cek akan masuk ke keratan melintang bawah sisipan dan mekanisme akan dikunci dalam kedudukan koket, iaitu ia akan berada pada ayam keselamatan. Untuk mengetahui dari rupa bom tangan di kedudukan mana mekanismenya, anda perlu melihat sama ada tiup luar pemegang ditarik dari bahagian bawah kes itu. Jika ia dilukis dengan 7-8 mm, mekanisme itu bersandar. Jika tidur menghampiri bahagian bawah kes, mekanisme itu diturunkan. Mekanisme turun seperti berikut. Dengan ibu jari tangan kanan, cek digerakkan ke kiri ke penuh untuk membuka kunci mekanisme. Apabila cek ditolak, isyarat merah akan ditemui di bawah hujung kanannya. Ini akan menunjukkan bahawa mekanisme itu berada dalam kedudukan tempur. Kemudian, dengan tangan kiri anda, ambil badan bom tangan, dan dengan tangan kanan anda, tarik pemegang ke arah anda hingga gagal sehingga bahu pendakap mencapai bahagian atas slot dalam pelapik dan, akhirnya, lepaskan pemegang. Mata air utama akan memusingkan tiup luar pemegang ke kiri, mengarahkan bahu pendakap pertempuran di sepanjang lutut dalam slot. Memampatkan dan menghantar tiup luar pemegang dengan kuat bersama-sama dengan pendakap ke hadapan. Mekanisme akan turun dengan satu klik yang tajam. Semakan ini perlu dilakukan 2-3 kali. Mekanisme harus berfungsi tanpa banyak geseran, dan penurunan harus mendadak. Pada akhir pemeriksaan, adalah perlu untuk mengunci mekanisme dalam kedudukan kempis, yang mana tolak pen ke kanan sehingga ia berhenti, puting akan masuk ke potongan atas. Dalam situasi pertempuran, seorang pejuang menyimpan bom tangan dengan mekanisme kempis dan terkunci sehingga saat pemuatan.
Memuatkan bom tangan. Pemuatan dilakukan sejurus sebelum bom tangan dilemparkan dan dilakukan seperti berikut. Letakkan mekanisme bom tangan pada pelatun keselamatan. Lihat memeriksa mekanisme penyalaan bom tangan. Ambil bom tangan dengan badan dengan tangan kiri, dengan penutup badan. Dengan tangan kanan gerakkan injap fuse. Ambil fuse dengan jari tangan kanan dan masukkan ke dalam tiub tengah badan dengan primer pencucur ke hadapan. Pada mulanya, fuse akan pergi dengan bebas. Tetapi apabila hujung 7-8 mm kekal di luar, fuse akan berhenti. Kerana ia terletak pada bahagian atas fuse sekiranya berlaku pemuatan yang tidak betul. Tetapi pendakap tempur telah disambungkan dan hujung bawah fuse tidak bersandar pada apa-apa. Oleh itu, adalah memadai untuk menekan perlahan-lahan hujung fuse dengan ibu jari tangan kanan supaya ia memusingkan fuse dan masuk sepenuhnya ke dalam bom tangan. Pada masa yang sama, letakkan injap pada tempatnya dengan jari tangan kanan, gambi. 10. Melepaskan bom tangan. Bom tangan bekas tidak boleh disimpan kerana kemungkinan letupan. Oleh itu, jika seorang pejuang memuatkan bom tangan, tetapi tidak perlu melemparkannya, dia mesti segera melepaskannya. Nasi. 10. Memuatkan bom tangan ARR. 1933. Untuk meredakan bom tangan, Anda perlu mengambilnya dengan badan dengan tangan kiri Anda, tutup dan luncurkan injap fuse, tutup tiub tengah dengan tapak tangan Anda supaya fuse tidak terkeluar. Sebaik sahaja injap dibuka, fuse, sekiranya berlaku pemuatan yang tidak betul, akan bertukar di bawah tindakan pegasnya dan menolak fuse. Hujung fuse 7-8 mm akan keluar. Selepas itu, ambil fuse dengan jari tangan kanan Anda, tarik keluar dari bom tangan dan masukkan ke dalam beg. Kemudian tutup injap, turunkan mekanisme penyalaan bom tangan dan kunci dalam kedudukan kempis, dan kemudian letakkan bom tangan dalam beg. Melontar bom tangan dan kerja bahagiannya semasa melontar. Untuk melontar bom tangan berkas ke sasaran, Anda perlu mengambil bom tangan itu dengan pemegang di tangan kanan Anda, gambi. 11. Tolak pin ke kiri dengan ibu jari Anda sepenuhnya. Hayut dan baling bom tangan ke sasaran dengan lontaran yang kuat. Pertimbangkan apa yang berlaku semasa bom tangan dilemparkan. Apabila bom tangan diunkan ke hadapan, badannya, bersama-sama dengan tiub dalam pemegang, di bawah tindakan daya empar, akan meregangkan mata air utama dan bergerak menjauhi tiub luar pemegang. Diapit di tangan pejuang, secara maksimum. Jarak. Lengan pendakap pertempuran akan meluncur ke belakang dan mencapai bahagian atas slot pelapik. Sebaik sahaja pejuang melepaskan pemegang bom tangan dari tangannya, pegas utama akan memampatkan dan dengan kuat menarik tiub luar pemegang ke badan. Mekanisme akan turun, dan pen penembakan akan menusuk primer fuse, 3-5 meter dari tangan pejuang. Primer akan menyala dan menyalakan lajur jauh serbuk, yang akan terbakar selama 3-5-4 saat. Selepas masa ini, api akan sampai ke peledak dan bom tangan akan meletup dengan bunyi ngauman. Nasi. 11. Bom tangan ARR. 1933 di tangan pembaling sebelum membaling. Jika bom tangan yang ditinggalkan tidak meletup dalam persekitaran latihan, adalah perlu untuk melihat tempat jatuhnya dan melaporkan kepada komander Anda. Jangan sekali-kali Anda menyentuh bom tangan yang tidak meletup sendiri. Ini mengancam dengan kematian, jika ia dikendalikan secara tidak wajar. Bom tangan ARR. 1914-30. Bom tangan ARR. 1914-30, seperti mod bom tangan. 1933, bertujuan untuk memusnahkan sasaran hidup dengan serpihan dalam serangan dan pertahanan. Ia adalah aksi jauh dan meletup 3-5-5 saat selepas dibaling. Bom tangan mempunyai kes pertahanan luaran, yang tujuannya adalah sama dengan mod. 1933, dengan kes pertahanan, bom tangan seberat 800 gram, tanpa kes, 700 gram. Apabila bom tangan meletup dengan kes, kira-kira 3,000 serpihan diperoleh, dan tanpa kes, kira-kira 2,800. Julat kerosakan dengan kes adalah sehingga 100 meter, tanpa kes, 25 meter. Catatan. Perlu diingat bahawa apabila melemparkan bom tangan tanpa kes, 2-3 serpihan berat diperoleh daripada penyerang, yang mencecah lebih 100 meter. Mereka mesti dijaga dalam penghasilan lontaran latihan di sasar menembak. Bom tangan ARR. 1914-30 terdiri daripada badan dengan pemegang,
cas letupan, mekanisme pencucuhan, fuse dan penutup pertahanan, rajah 12. Badan bom tangan adalah timah, berbentuk botol. Di dalamnya, parut besi nipis diletakkan di sepanjang dinding, yang memberikan serpihan apabila bom tangan meletup. Caj letupan, kira-kira 400 gram bahan letupan kuat, memenuhi keseluruhan rongga dalaman bom tangan dan pemegangnya. Caj meletup dari fuse, jadi apabila menyimpan bom tangan secara berasingan daripada fuse, ia benar-benar selamat. Mekanisme penyala digunakan untuk menyalakan fuse penyala primer apabila membaling bom tangan. Ia diletakkan di dalam aluh membujuh di sisi badan bom tangan dan terdiri daripada penyerang dengan penyerang dan gelong, pencetus, clutch penyerang, pegas utama, pen keselamatan, tuas koking dengan cangkuk dan paksi, spring twill dan gelang keselamatan, gambi. 12. Fuse berfungsi untuk menetupkan cas. Ia sentiasa disimpan secara berasingan daripada bom tangan dan dimasukkan ke dalam bom tangan sejurus sebelum dibaling. Untuk memasukkan fuse bermakna mengecas bom tangan, gambi. 13. Fuse mempunyai bentuk tiub, melengkung seperti huruf G. Bahagian atas tiub adalah aluminium, putih, dan bahagian bawah adalah tembaga. Di dalam haba, 3 bahagian dibezakan, primer penyala, diletakkan di dalam siku pendek tiub, stopen dan tiub jauh, di leher tiub aluminium dan bahagian atas tembaga. Penutup detonator, di bahagian paling bawah tiub kuprum. Caj letupan bom tangan hanya boleh meletup dari fuse. Fuse boleh meletup dari api, dari pukulan kuat, dari geseran. Oleh itu, fuse dan bom tangan yang dimuatkan, dengan fuse dipasang, memerlukan pengendalian yang teliti. Bom tangan tanpa fuse agak selamat. Nasi. 12. Bom tangan ARR. 1914-30. 1. Badan, 2. Penutup perumahan, 3. Leher, 4. Pemegang, 5. Bahagian bawah pemegang, 6. Pemain drum, 7. Penyerang clutch, 8. Sumber utama, 9. Pencetus, 10. Lengan panduan, 11. Pemeriksaan keselamatan, 12. Tuas pencucuk, 13. Cangkuk, 14. Paksi twill penyangka, 15. Twill cocking spring, 16. Cincin, 17. Hentian cincin, 18. Kekisi, 19. Pintu, 20. Caj pecah, 21. Fuse. Penutup pertahanan bertujuan untuk meningkatkan kesan maut bom tangan. Ia adalah silinder keluli yang dipakai pada badan bom tangan. Dinding sarung, setebal 1.52 mm, ditakuk di luar menjadi segi 4 atau segi 3 yang berasingan untuk memudahkan koyak menjadi serpihan, gambi. 12. Nasi. 13. Fuse bom tangan ARR. 1914-30. 1. Penyala primer, 2. Lubang untuk keluar gas, 3. Bahagian terpencil, 4. Penutup detonator. Untuk mengamankan penutup pada badan bom tangan, terdapat cengkaman yang ditekan pada bahagian bawah badan bom tangan oleh pintu yang memegang fuse di tempatnya. Penutup diletakkan pada badan bom tangan dengan hanya menolaknya dari bawah. Menyediakan bom tangan untuk melontar. Untuk menyediakan bom tangan untuk melontar, perlu mengelapnya kering dari gris kilang yang tebal. Periksa operasi mekanisme penyalaan bom tangan dan kaskannya. Bom tangan disapu dengan kain kering atau prapelincir dengan minyak tanah bersih. Adalah perlu untuk memastikan bahawa tiada pelincir tebal kekal pada mata air utama. Jika tidak, kegagalan dalam letupan akan berlaku, kerana pemain drum tidak akan memecahkan primer. Bom tangan disimpan dengan pemain drum yang diturunkan, manakala pemeriksaan keselamatan harus berada di belakang picu, dan cincin itu diletakkan pada pemegang bom tangan dan diikat dengan benang. Memeriksa mekanisme penyalaan bom tangan dilakukan dalam urutan berikut: buka ikatan dan buang tali dari cincin, periksa sama ada cincin itu sesuai dengan bom tangan. Untuk melakukan ini, keluarkan dan pasangkan cincin beberapa kali. Ia harus dipakai dan ditanggalkan sepenuhnya dengan bebas. Sekiranya cincin dikeluarkan dengan susah payah, adalah berbahaya untuk membaling bom tangan. Ia boleh jatuh sangat dekat, ditangguhkan oleh cincin yang ketat. Cincin sedemikian mesti diganti dengan cincin dari bom tangan lain. Perubahan. Periksa sama ada pen keselamatan berfungsi dengan baik. Untuk melakukan ini, tolak ke kiri beberapa kali dan tolak ke kanan sehingga berhenti. Cek harus berjalan dengan ketat di sepanjang alurnya. Periksa operasi twill pencucuk.
pen penyala dan pegas utama. Untuk melakukan ini, gerakkan pen keselamatan ke kiri sepenuhnya dan keluarkan cincin dari pemegang bom tangan. Kemudian tarik pemain drum ke belakang dengan pencetus kepada kegagalan dan pada masa yang sama tekan tuil cocking dengan jari anda. Pada masa yang sama, cangkuk harus kuat mencengkam dan memegang pemain drum. Selepas itu, lepaskan tuil cocking, ia harus naik, cangkuk akan melepaskan gelung pemain drum, dan pemain drum akan turun dengan sedikit klik. Ulangi ujian 3-4 kali. Periksa sama ada pen penembak keluar dengan baik. Untuk melakukan ini, dengan penyerang diturunkan, lihat hujung atas pelongsor, dari bahagian bawah bom tangan. Penyerang tajam harus berdiri di tengah-tengah pelongsor dan melihat keluar dari lubang di lengan panduan. Jika penyerang itu bengkok, bukan di tengah-tengah pelongsor, maka ia tidak akan jatuh ke dalam primer dan tidak akan menyala apabila membaling bom tangan. Semak operasi keseluruhan mekanisme secara keseluruhan. Untuk melakukan ini, keluarkan gelang, tolak pen ke kiri untuk kegagalan, pasangkan pemain drum dengan picu, tekan tuil pengkok dan ambil gelung pemain drum dengan cangkuk, kemudian luncurkan pen keselamatan ke kanan hingga penuh dan letakkan cincin pada pemegang. Selepas itu, turunkan pemain drum, yang mana pindahkan pen keselamatan ke kiri ke kegagalan dan keluarkan cincin dari pemegang. Pemain drum harus turun dengan satu klik yang tajam. Periksa sama ada pintu di bahagian bawah bom tangan berfungsi dengan baik, yang sepatutnya memegang fuse di tempatnya. Pintu hendaklah berpusing dengan bebas dan muat dengan kemas di bawah cangkuk. Sebarang kerosakan yang ditemui semasa pemeriksaan hendaklah segera dilaporkan kepada ketua skuad atau orang yang bertanggungjawab dalam pelajaran. Memuat dan memunggah bom tangan. Sebelum memuatkan bom tangan, anda perlu meletakkan pemain drum pada pelatun keselamatan. Untuk melakukan ini, ambil bom tangan di tangan kanan dengan pemegang supaya tuil cocking berada di atas, tanpa menekan tuil dengan jari anda, keluarkan cincin dengan jari tangan kiri. Gerakkan pen keselamatan ke kiri dengan ibu jari tangan kiri sepenuhnya, dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, tarik pemain drum dengan pencetus kepada kegagalan. Pada masa yang sama, tekan jari-jari tangan kanan pada hujung belakang tuil pencucuk, cangkuk akan menangkap gelung pemain drum. Tolak pen keselamatan ke kanan dengan ibu jari tangan kiri sepenuhnya, ia akan berada di hadapan picu. Dengan tangan kiri anda, letakkan cincin pada pemegang bom tangan sehingga ia berhenti. Bom tangan hanya boleh dimuatkan dengan penyerang dikokang dan ditetapkan ke pelatun keselamatan. Bom tangan ARR 1914-30 tidak mempunyai fuse sekiranya berlaku pemuatan yang salah. Oleh itu, jika anda cuba memasukkan fuse dengan pen penembak diturunkan, primer akan melekat pada pen penembakan dan menyala. Bom tangan dimuatkan seperti ini. Ambil bom tangan di tangan kiri anda dan pegang dengan badan terbalik. Pusingkan pintu dengan jari tangan kanan supaya ia tidak menghalang pelongsor untuk leher fuse. Ambil fuse dengan jari tangan kanan dan masukkan ke dalam bom tangan supaya hujung panjang memasuki bidal di tengah bahagian bawah bom tangan. Dan hujung pendek memasuki hujung atas pelongsor tempat pemain drum berjalan. Tekan kuat ibu jari tangan kanan pada fuse dari atas supaya ia sesuai dengan ketat pada tempatnya. Gambi 14. Pusingkan pintu supaya ia melepasi leher fuse dan masuk ke bawah cangkuk. Jika fuse tidak masuk dengan bebas ke dalam bom tangan, anda boleh menekannya dengan kuat tetapi lancar dengan ibu jari tangan kanan anda. Tetapi jangan sekali-kali anda memalu fuse ke dalam bom tangan dengan pukulan apa-apa, tongkat, penyodok, punggung, DLL. Daripada ini bom tangan boleh meletup dan membunuh. Atas sebab keselamatan, dilarang menyimpan bom tangan. Nasi 14. Memuatkan bom tangan ARR 1914-30. Sekiranya bom tangan dimuatkan, tetapi ia tidak perlu dilemparkan, maka bom tangan mesti dijinakkan dengan serta-merta. Untuk meredakan bom tangan, anda perlu membuka pintu, berhati-hati tarik fuse keluar dari bom tangan dengan leher, tutup pintu semula dan masukkan fuse ke dalam beg. Memakai dan menanggalkan penutup pelindung. Penutup pertahanan untuk bom tangan ARR 1914-30 disimpan secara berasingan. Anda boleh memakai penutup kedua-dua pada yang tidak dimuatkan dan pada bom tangan yang dicas. Penutup diletakkan seperti ini, buka pintu di bahagian bawah badan bom tangan. Ambil penutup dan luncurkannya ke badan bom tangan supaya hujung genggaman berpecah melepasi cangkuk pintu melalui dirinya sendiri.
Dan cengkaman terletak dekat dengan bahagian bawah badan bom tangan. Tutup pintu untuk mengamankan kes pada badan bom tangan. Jika penutup pertahanan diletakkan pada bom tangan, dan anda perlu membaling bom tangan bukan dari parit, contohnya, apabila melakukan serangan balas, anda mesti menanggalkan penutup sebelum melontar supaya tidak mengenai diri anda dan jiran anda dalam pertempuran pesanan dengan serpihan. Untuk mengeluarkan penutup, anda perlu membuka pintu, keluarkan penutup ke arah bawah bom tangan dan baling, kemudian tutup pintu semula. Menempar bom tangan ARR 1914-30. Untuk melontar bom tangan yang dicas, anda perlu mengambilnya dengan tangan kanan anda, kidal, di tangan kiri anda, dan picit pemegangnya supaya tuil cocking melihat ke hadapan dari tapak tangan. Dan bahagian hadapan cincin berada di antara cincin dan jari tengah. Tekan hujung belakang tuil dengan jari anda sehingga gagal. Dengan ibu jari tangan kiri, gerakkan pen keselamatan ke kiri sepenuhnya. Kemudian hayun kuat dan baling bom tangan ke sasaran dengan lontaran curam supaya cincin kekal di tangan. Apabila dibaling, pemain drum turun, memukul primer penyala dengan penyerang dan meletupkannya. Bahagian terpencil fuse menyala dari kapsul penyala. 5 saat selepas lontaran, api mencapai penutup letupan dan bom tangan meletup. Apabila melontar, untuk mencapai sasaran dan tidak mencederakan diri sendiri dan rakan-rakan anda mesti mematuhi peraturan berikut dengan ketat. Jangan baling bom tangan dengan mekanisme yang rosak, dengan pintu atau pen yang rosak, dengan cincin yang ketat, DLL. Jangan sekali-kali tanggalkan cincin keselamatan terlebih dahulu. Dalam latihan praktikal, semasa letupan bom tangan, adalah perlu untuk berlindung di belakang penutup. Jika bom tangan tidak meletup, jangan sentuh sendiri, tetapi laporkan kepada komander atau pengajar yang menjaga latihan. Dalam pertempuran pertahanan, baling bom tangan dengan kes pertahanan hanya dari parit, dan dalam serangan, pastikan untuk mengeluarkan kes itu. Bom tangan F1. Bom tangan F1, Rajah 15, bertujuan untuk memusnahkan sasaran hidup dengan serpihan hanya dalam pertahanan. Ia adalah aksi jauh dan meletup 3-5-4-5 saat selepas dibaling. Bom tangan yang dimuatkan, dengan fuse berskru, mempunyai berat kira-kira 700 gram. Ia tidak mempunyai penutup pertahanan, tetapi badan bom tangan itu sendiri menghasilkan kira-kira 1000 serpihan berat semasa letupan, yang mencecah 200 meter dari lokasi letupan. Bom tangan terdiri daripada badan, cas letupan, palam kosong dan fuse Kovesnikov, Rajah 15. Badan bom tangan adalah besi tuang, berbentuk teluh. Di luar, ia dihiris dengan aluh ke dalam segi 4 sama, serpihan. Dari atas, bom tangan mempunyai lubang skru di mana cas letupan dicurahkan, dan fuse diskrukan sebelum dibaling. Fuse disimpan secara berasingan daripada bom tangan, dan lubang penyimpanan diskrukan dengan gabus kosong yang diperbuat daripada bahan tahan karat. Satu cas letupan, kira-kira 60 gram bahan letupan kuat, diletakkan di dalam badan bom tangan dan meletup hanya dari letupan. Nasi 15. Bom tangan F1. 1. Badan bom tangan. 2. Palam kosong. 3. Caj pecah. 4. Teras fuse. 5. Fuse primer pencucur. 6. Komposisi serbuk. 7. Penutup detonator. 8. Pemain drum. 9. Lubang pada pemain drum untuk pemeriksaan keselamatan. 10. Bola keselamatan. 11. Mata air utama. 12. Topi keselamatan. 13. Spring topi. Catatan. Tuas luar fuse tidak kelihatan, ia berada di belakang lukisan. Palam kosong, Gambi. 16. Bertujuan untuk melindungi cas pecah daripada kelembapan semasa penyimpanan bom tangan. Ia diskrukan ke dalam lubang bom tangan dengan bahagian berulih, yang dilincirkan dengan gris meriam khas. Batang bawah gabus pada masa yang sama masuk jauh ke dalam cas pecah serbuk dan meninggalkan lubang di dalamnya untuk peledak fuse. Sebelum memuatkan bom tangan, palam kosong, Rajah 16, ditanggalkan daripadanya dan dibuang. Fuse, ras. 17. Bertujuan untuk letupan cas letupan bom tangan. Ia terdiri daripada fuse itu sendiri dan mekanisme pencucuhan, yang dipasang bersama dengan kotak fuse, rangka. Nasi 16. Palam terbiar. Nasi 17. Fuse 1. Teras fuse. 2. Penutup peledak bidal. 3. Topi keselamatan. 4. Tuil luar penutup. 5. Tanggor langkan pada bingkai fuse. 6. Pemeriksaan keselamatan. 7.
penyala primer. 8. Komposisi serbuk. 9. Penutup detonator. 10. Pemain drum. 11. Bola keselamatan. 12. Mata air utama. 13. Spring topi. Teras fuse ialah tiub loyang dengan benang skru luaran dan dalaman. Fuse yang dipasang diskrukan ke dalam lubang atas bom tangan dengan benang luar teras, dan fuse itu sendiri diskrukan ke dalam benang dalam. Fuse terdiri daripada kapsul pencucur, komposisi serbuk dan kapsul detonator. Semua bahagian ini dipasang dalam bidal tembaga merah. Mekanisme penyalaan fuse diletakkan di dalam teras fuse di atas kapsul penyala. Ia terdiri daripada penyerang, mata air utama, bola keselamatan, topi keselamatan dengan tuil luar, spring penutup dan pen keselamatan dengan gelang, gambi. 17. Fuse dipasang di kilang ke dalam kedudukan menembak, manakala bahagian mekanisme penyalaan berada dalam kedudukan berikut, pemain drum dikokang. Mata air utama dimampatkan di antara bahagian bawah teras fuse dan pemain drum. Pemain drum dipegang dalam kedudukan koket oleh bola keselamatan dan pen keselamatan. Fuse bola dimasukkan ke dalam lubang di dinding teras fuse dan terletak separuh di dinding ini, dan separuh di ceruk khas pemain drum, jadi ia menghalang pemain drum daripada turun. Di luar, topi pelindung ditolak dengan ketat ke teras fuse, yang tidak membenarkan bola jatuh. Spring penutup dimampatkan di dalam antara bahagian bawah penutup dan kotak fuse. Pen keselamatan dimasukkan dan melalui slot penutup keselamatan, dinding teras fuse dan pemain drum, tanduk cek tidak bengkok. Nyalaan tidak boleh dibongkar. Menyediakan bom tangan untuk melontar. Untuk menyediakan bom tangan untuk melontar, anda perlu mengecasnya. Untuk melakukan ini, anda perlu menanggalkan palam kosong dari lubang bom tangan dan membuangnya. Periksa jika terdapat ceruk yang tersisa dalam cas letupan dari batang palam kosong. Jika tidak dibiarkan, cas runtuh, anda perlu membuat ceruk dalam cas dengan kayu. Kemudian ambil fuse dan masukkan ke dalam lubang bom tangan supaya tiub detonator jatuh ke dalam ceruk dalam cas. Kemudian skru fuse ke dalam lubang bom tangan sehingga ia berhenti. Apabila menyediakan bom tangan untuk melontar, mesti diingat bahawa jika zarah bahan letupan masuk ke dalam benang mata bom tangan, ia mesti dibersihkan sebelum mula memasang skru dalam fuse. Apabila menskrukan fuse, keseluruhan benang mungkin tidak diskrukan. Dalam kes ini, cukup jika 3-4 pusingan masuk. Melempar bom tangan. Bom tangan F1 hanya boleh dilemparkan dari parit. Untuk melontar, anda perlu mengambil bom tangan berkas di tangan kanan atau kiri anda supaya tuil luar penutup keselamatan berada jauh daripada anda, gambi. 18. Tekan tuil pada badan bom tangan dengan jari tangan kanan, rentangkan tanduk pemeriksaan keselamatan dengan jari tangan bebas anda dan tarik keluar dengan cincin, berayun kuat. Baling bom tangan ke sasaran dengan lontaran curam. Pada masa yang sama, anda sendiri harus bersembunyi dari serpihan di sebalik penutupan. Apabila dilempar, spring penutup membuka dan mengalihkan penutup ke atas. Lubang di mana bola fuse terletak terbuka, bola muncul keluar dan melepaskan pemain drum. Mata air utama dicabut dan menolak pemain drum ke bawah. Pen penembakan meletupkan buku asas kecil. Api dari primer menyalakan komposisi serbuk jauh. Selepas 3, 5, 4, 5 saat, api mencapai letupan, dan bom tangan meletup. Melemparkan bom tangan, anda perlu ingat perkara berikut. Pen keselamatan yang dikeluarkan tidak boleh dimasukkan kembali. Oleh itu, setelah mengeluarkan cek, perlu segera membuang bom tangan. Nasi. 18. Bom tangan F1 di tangan pelontar. Serpihan bom tangan terkena sehingga 200 meter dari lokasi letupan. Jadi, anda perlu bersembunyi daripada mereka di sebalik penutupan. Jika bom tangan yang dilemparkan tidak meletup, jangan sentuh sendiri, tetapi laporkan kepada komander yang bertanggungjawab terhadap pendudukan. Melempar bom tangan. Bom tangan adalah senjata jarak dekat yang menggerunkan untuk infanteri apabila digunakan dengan mahir. Menggunakannya dengan mahir bermakna boleh membuangnya dengan cepat, jauh dan tepat, boleh memukul mana-mana sasaran dengan bom tangan, ke dalam parit, ke dalam kumpulan musuh yang melarikan diri, ke dalam tingkap rumah yang dipertahankan oleh musuh, ke dalam sarang mesingan, ke dalam kereta kebal, DLL. Melemparkan bom tangan ke pelbagai sasaran memerlukan kemahiran dan latihan khas. Latihan ini dicapai dengan latihan dengan bom tangan kosong, dan hanya sebagai penyempurnaan latihan pelancar bom tangan pada masa aman, 1-2 lontaran bom tangan tempur dilakukan. Dalam peperangan,
pelancar bom tangan yang dilatih dalam masa aman hanya akan menggunakan bom tangan hidup. Semua peraturan lontaran yang dinyatakan di sini terpakai untuk memerangi bom tangan. Tetapi untuk memupuk kemahiran yang diperlukan, peraturan yang sama mesti diikuti dengan ketepatan yang paling ketat apabila membaling bom tangan kosong. Keperluan asas untuk pelancar bom tangan. Pelancar bom tangan mesti mengetahui reka bentuk dan operasi mekanisme bom tangan dengan baik, mengendalikan bom tangan hidup, peraturan untuk menyimpan dan menyimpannya dalam perkhidmatan, sifat tempo bom tangan dan kemungkinan menggunakan satu atau sampel lain dalam pelbagai kes situasi pertempuran. Dia sepatutnya dapat dengan cepat menyediakan bom tangan untuk tindakan dalam apa jua keadaan, dalam persekitaran yang tenang, di bawah api, pada waktu malam, dalam asap, DLL. Cepat, jauh dan tepat melemparkan bom tangan, cepat berlindung daripada serpihan bom tangan anda sendiri atau musuh. Akhir sekali, untuk kejayaan penggunaan bom tangan tempur, pelancar bom tangan mesti mempunyai ketenangan dan ketenangan yang lengkap, mesti yakin dengan bom tangan dan keupayaan untuk menggunakannya. Dia mesti ingat betul bahawa bom tangan itu benar-benar selamat untuk dikendalikan dan mengerikan untuk musuh. Pelancar bom tangan yang terlatih sepenuhnya seharusnya boleh melontar bom tangan. 1. Dari kedudukan berdiri dengan larian 35-45 meter. 2. Dari kedudukan berdiri dari bawah parit pada 30-35 meter. 3. Dari kedudukan berdiri dari tempat selama 35-40 meter. 4. Dari kedudukan melutut selama 25-30 meter. 5. Dari kedudukan meniarap pada 20-25 meter. Dalam semua kes ini, bom tangan harus jatuh tidak lebih dari 1 meter dari sasaran, dan apabila dilemparkan melalui tingkap, ia harus mengenai tingkap. Akhir sekali, kelajuan lontaran harus mencapai 5-6 bom tangan dalam 1 minit, atau 10-12 saat untuk melontar satu bom tangan, mengira dari arahan api sehingga primer fuse menyala. Cara-cara membaling bom tangan ke pelbagai sasaran. Melontar bom tangan boleh dilakukan dengan kuasa satu tangan atau kuasa tangan dan usaha seluruh badan pelontar, meningkatkan tolakan. Kedua-dua kaedah boleh digunakan sama ada tanpa senapang atau dengan senapang di tangan. Bergantung pada sasaran yang mana lontaran dijalankan, jenis lontaran berikut dibezakan: melontar pada sasaran mendatar, parit, musuh dalam lipatan rupa bumi, melontar pada sasaran menegak, tingkap, celah, jurang antara pokok di dalam hutan, melontar pada sasaran yang bergerak, kereta kebal, melarikan diri kumpulan musuh. Dengan kuasa satu tangan, bom tangan dilemparkan hanya semasa latihan awal untuk mengajar pejuang memegang bom tangan dengan betul dan melepaskannya dari tangannya dengan betul. Dalam situasi pertempuran, lontaran dengan kekuatan hanya menggunakan tangan boleh digunakan apabila seorang pejuang berada dalam kedudukan yang sempit, apabila mustahil untuk berayun lebar, contohnya, apabila melemparkan bom tangan ke bawah dari tingkap rumah, dari parit sempit atau celah, dari kereta kebal atau kereta perisai melalui palka, DSB. Dalam semua kes lain, lontaran dilakukan dengan penyertaan seluruh badan, yang meningkatkan tolakan. Dalam pertempuran, lontaran selalu dilakukan dengan senapang. Dengan senapang, anda juga perlu membaling bom tangan kosong, melempar ke dalam parit. Dalam pertempuran, apabila menyerang, anda perlu melemparkan bom tangan daripada bergerak. Jika anda berjaya merangkak tanpa disedari ke parit musuh atau terpaksa menggali di bawah apinya, tidak mencapai parit 25-35 meter, maka anda perlu melemparkan bom tangan dalam keadaan berbaring atau dari lutut anda. Askar memuatkan bom tangan di barisan terkumpul untuk serangan, tanggalkan penutup pelindung mereka daripadanya dan masukkan ke dalam beg bom tangan. Dalam serangan itu, apabila 50-55 meter ditinggalkan ke parit musuh, anda perlu memegang senapang di tangan kiri anda. Dalam pelarian keluarkan bom tangan dari beg anda dengan tangan kanan anda. Cepat baling senapang di bawah ketiak tangan kiri anda dan, dengan kedua-dua tangan bebas, gerakkan pen keselamatan bom tangan, kemudian sekali lagi ambil senapang di tangan kiri, dan di sebelah kanan pegang bom tangan dalam kedudukan melontar. Apabila 35-45 meter tinggal di hadapan parit musuh, setiap pejuang harus dapat menganggarkan dengan mata sama ada dia akan melontar bom tangan ke parit, hayun bom tangan dengan kuat dan baling ke dalam parit dengan lontaran paling curam supaya ia jatuh dari atas ke bawah parit. Untuk lontaran, tidak semestinya perlu berhenti, tetapi sebaliknya, untuk meningkatkan daya lontaran dengan inersia larian. Melontar bom tangan,
anda perlu segera mengambil senapang ke dalam kedudukan untuk serangan bayonet dan berlari ke hadapan secepat mungkin. Masa pembakaran fierce bom tangan serangan kami dikira supaya apabila askar berada 20-25 meter dari parit, bunyi letupan akan kedengaran. Para pejuang sendiri pada jarak sedemikian akan selamat, dan musuh dalam parit akan mengalami kerugian, terpegun dan menjadi mangsa mudah bagi penyerang. Anda tidak seharusnya melemparkan bom tangan kepada pejuang yang berada 5 meter atau lebih di belakang pejuang utama dalam pelarian. Jika tidak, letupan terlewat bom tangan mereka boleh berbahaya bagi pejuang utama. Apabila melemparkan ke dalam parit dari kedudukan menyarap atau dari lutut, adalah perlu bersembunyi di lipatan rupa bumi atau dalam parit terdedah. Untuk meletakkan senapang di atas tanah berhampiran tangan kiri, keluarkan bom tangan yang dimuatkan dari beg dengan tangan kanan anda dan gunakan tangan kiri anda untuk menggerakkan pen keselamatan. Dalam kes ini, bom tangan juga boleh dilemparkan dengan penutup pertahanan jika ia belum dikeluarkan terlebih dahulu. Melemparkan bom tangan, anda mesti segera berbaring, meringkuk ke tanah, untuk tempoh pecah bom tangan, pada masa yang sama mengambil senapang di tangan kiri anda dan bersedia untuk serangan. Sebaik sahaja letupan bom tangan kedengaran, cepat melompat dan, dengan jeritan hurrah, menceroboh masuk ke dalam parit musuh dan menghabisinya dengan bayonet. Dalam persediaan untuk melontar bom tangan, para pejuang harus menggariskan sendiri sasaran yang paling penting, yang, dengan tembakan mereka, menangguhkan serangan kami. Sasaran sedemikian akan menjadi mesingan musuh dan kumpulan penembaknya. Bom tangan harus dilemparkan ke sasaran ini terlebih dahulu untuk memaksa musuh untuk menghentikan tembakan. Melontar pada sasaran menegak. Dalam pertempuran, lemparan sedemikian akan berlaku apabila menyerang rumah yang diduduki oleh musuh, melepaskan tembakan dari celah. Untuk mengetuk musuh keluar dari rumah, loteng, anda perlu memukul celah tingkap dengan bom tangan supaya bom tangan meletup di dalam bilik. Untuk melakukan ini, pelancar bom tangan, di bawah penutup api dari mesingan mereka, penembak dan pelancar bom tangan senapang, menggunakan penutupan, secara beransur-ansur mendekati dinding rumah yang diserang dan berdiri di dinding supaya api dari parit tidak dapat pukul mereka. Pelancar bom tangan kemudian meletakkan senapang mereka ke dinding untuk membebaskan kedua-dua tangan, dengan tangan kanan mereka mengeluarkan bom tangan yang dimuatkan dari beg, menggerakkan fierce dan melemparkan bom tangan ke tingkap dengan hayunan yang kuat. Selepas letupan, bom tangan memecah masuk ke dalam rumah, memusnahkan atau menangkap musuh yang masih hidup. Dalam kes ini, pejuang kadang-kadang masih perlu meledakkan laluan mereka melalui pintu masuk yang berpagar atau membuat pelanggaran tepat di dinding dengan letupan bom tangan. Melontar melalui tingkap memerlukan ketepatan khas, kerana sekiranya berlaku kesalahan, bom tangan, mengenai dinding atau bingkai yang mengikat, akan jatuh ke tanah dan mungkin mengenai dirinya sendiri. Perbezaan antara melontar pada sasaran menegak dan membaling pada parit ialah di sini lontaran tidak curam, tetapi lurus, iaitu bom tangan tidak terbang dalam lengkuk yang curam, tetapi terus ke sasaran. Dengan cara yang sama, pelancar bom tangan membuat jalan mereka dengan bom tangan, mengetuk musuh keluar dari hutan, di mana dahan pokok yang tumbuh rendah mengganggu lemparan curam bom tangan. Membaling rantai bergerak, apabila membaling bom tangan jauh, atau berkas bom tangan, pada sasaran yang bergerak, adalah perlu untuk mengambil kira pergerakan sasaran dan melontar bom tangan sedemikian rupa sehingga sasaran sama ada berhenti atau mendekati bom tangan yang jatuh pada saat letupan mereka. Dalam pertempuran, balingan seperti itu digunakan untuk menangkis serangan kereta kebal musuh dan infanteri. Melempar pada infanteri menyerang. Pejuang bom tangan mempertahankan bom tangan beban parit apabila musuh menghampiri 200-300 meter dan berkumpul untuk serangan. Mereka meletakkan bom tangan yang dimuatkan di bawah lengan mereka di atas parit atau di ceruk khas di kecuraman hadapan parit. Pada masa yang sama, penutup pertahanan kekal diletakkan pada bom tangan. Bom tangan pertahanan besi tuang juga boleh digunakan. Apabila musuh bergegas ke serangan dan menghampiri 50-60 meter, para pejuang, atas arahan komander skuad, mereka meletakkan senapang pada parapet atau meletakkannya di hadapan curam parit. Ambil bom tangan yang dicas dan tolak ke belakang, keluar, fuse. Atas arahan api, mereka melemparkan bom tangan supaya mereka jatuh 8-10 meter di hadapan musuh yang menyerang. Melontar bom tangan, pejuang menutup kepada mereka di belakang parapet sepanjang tempoh letupan. Selepas letupan, mereka dengan cepat mengambil senapang untuk menembak musuh yang berundur atau bertemu dengannya dengan serangan bayonet.
Jika musuh cuba berlama-lama dan menggali di hadapan parit, adalah perlu untuk memusnahkannya dengan membaling bom tangan berulang kali. Melemparkan bom tangan ke arah kereta kebal. Daripada bom tangan yang kami ada, bom tangan model 1914-30 tanpa penutup pertahanan adalah yang paling mudah untuk tindakan ke atas kereta kebal. Satu bom tangan seperti itu tidak boleh mengenai kereta kebal. Untuk memukul tangki, anda perlu memautkan 5-6 bom tangan. Apabila tangki menghampiri 35-40 meter, pejuang mengambil sekumpulan bom tangan seperti itu, menolak pen keselamatan di bom tangan tengah, fuse, dan berayun kuat ke tepi, dan jika ruang membenarkan, kemudian ke bawah, melemparkan tandan itu bersama-sama. Laluan tangki, selepas itu dia segera mengambil pen seterusnya untuk bersedia untuk melancarkan semula jika perlu. Jika pejuang mengira dengan betul petunjuk dan arah kereta kebal, letupan akan berlaku di bawah tangki dan melumpuhkannya, hentikannya. Melontar bom tangan yang berat pada kereta kebal harus dilatih khas, pejuang yang kuat dan sangat berani. Jarak lontaran adalah sehingga 20 meter. Pelancar bom tangan yang mahir dan berani boleh menyebabkan kerugian yang sangat besar pada kereta kebal. Laporan Kerajaan Revolusi Sepanyol menyatakan bahawa seorang pejuang melumpuhkan 14 kereta kebal fasis musuh dengan bom tangan. Penyimpanan dan pemeliharaan bom tangan dan fuse untuknya. Dalam persekitaran yang aman, pelancar bom tangan tidak perlu menyimpan bom tangan hidup di tangan mereka. Mereka menerima bom tangan hidup hanya di tempat tembak, hanya beberapa kali semasa perkhidmatan mereka. Tetapi pada masa perang, di bahagian hadapan, bom tangan menjadi teman tetap pelancar bom tangan, bersama-sama dengan senapang. Seorang pejuang akan sentiasa dan dalam semua keadaan dalam situasi pertempuran membawa sekurang-kurangnya 2 bom tangan tempur dengan fuse. Oleh itu, semasa belajar dalam persekitaran yang aman, seorang pejuang mesti menguasai peraturan untuk menyimpan dan menyelamatkan bom tangan dan fuse tangan untuk mereka agar bom tangan sentiasa bersedia untuk pertempuran dan tidak mendedahkan diri mereka dan rakan-rakan mereka kepada bahaya kerosakan yang tidak disengajakan jika disimpan secara tidak wajar. Bagaimana untuk melindungi bom tangan dan fuse untuk mereka? Apabila menyimpan bom tangan dan fuse untuknya, mesti diingat bahawa bom tangan adalah gabungan mekanisme logam dengan cas pecah dan cas pecah yang sangat sensitif yang disertakan dalam tiup logam, fuse. Mekanisme logam bom tangan boleh merosot daripada renjatan dan hentakan yang berkarat dan kuat, yang boleh membengkokkan atau memecahkan bahagian mekanisme yang rapor dan mengganggu operasinya. Ini bermakna untuk memastikan mekanisme bom tangan dalam keadaan baik, adalah perlu untuk melindungi bom tangan daripada karat, kejutan dan kejutan. Caj pecah bom tangan adalah bahan letupan penghancur yang sangat berkesan, dimeterai rapat di dalam badan bom tangan. Ciri-ciri bahan letupan yang digunakan dalam bom tangan adalah seperti berikut. Jika disimpan dengan betul, bahan letupan ini akan bertahan selama bertahun-tahun. Ia benar-benar selamat untuk dikendalikan. Kerana ia tidak takut renjatan, pukulan, atau kebakaran, dan, dalam keadaan baik, meletup hanya apabila peledak fuse meletup di dalamnya. Jika cas letupan menjadi lembab, maka ia tidak akan meletup dari peledak fuse. Apabila membaling bom tangan yang rosak itu, tetapi dengan fuse yang boleh digunakan, apabila letupan meletup, badan bom tangan akan pecah, tetapi bahan letupan dalam bom tangan akan bertaburan di atas tanah. Bom tangan tidak akan kalah. Tetapi kerosakan tidak terhad kepada ini. Jika bahan letupan dibiarkan mereput lebih jauh daripada kelembapan, ia mungkin menjadi berbahaya untuk dikendalikan dan menyebabkan letupan tidak disengajakan akibat renjatan atau daripada haba yang kuat. Sekiranya badan bom tangan ditutup dengan kerak pepejal karat, yang akan memakan logam di suatu tempat, maka bom tangan seperti itu tidak diberikan kepada pejuang, tetapi dimusnahkan. Jika seorang pejuang menemui bom tangan sedemikian dalam situasi pertempuran, semasa menangkap parit musuh, dia tidak boleh menyentuhnya, tetapi segera melaporkan kepada komandernya untuk mengambil langkah yang diperlukan. Oleh itu, cas letupan bom tangan harus dilindungi terutamanya daripada kelembapan, dan juga daripada hentaman kuat, sekiranya berlaku beberapa kerosakan pada cas tersebut. Fuse memerlukan penyimpanan yang berhati-hati, kerana cas letupan yang terkandung di dalamnya boleh meletup daripada hentaman kuat, kebakaran atau haba yang kuat. Di samping itu, cangkang fuse merosot daripada karat, dan caj, seperti cas pecah bom tangan, merosot daripada kelembapan. Ini bermakna fuse mesti dilindungi daripada hentakan, pukulan, terutamanya dengan berhati-hati,
daripada api dan pemanasan yang kuat, dan daripada berkarat, yang dalam keadaan biasa datang dari kelembapan. Akhir sekali, kita mesti sentiasa ingat dengan tegas bahawa fuse adalah lebih sensitif dan memerlukan pengendalian yang lebih berhati-hati daripada bom tangan, bahawa tanpa fuse, bom tangan yang boleh digunakan tidak akan meletup, dan dengan fuse, jika dikendalikan dengan tidak betul, ia boleh meletup secara tidak sengaja. Oleh itu, ia sentiasa perlu untuk menyimpan bom tangan yang dipunggah, iaitu fuse secara berasingan daripada bom tangan. Muatkan, hanya sebelum melontar bom tangan. Bagaimana bom tangan dan fuse disimpan sebelum dikeluarkan kepada pejuang? Sebelum diserahkan kepada tentera, bom tangan tempur dan fuse untuk mereka disimpan selama bertahun-tahun di gudang tentera. Pada masa yang sama, bom tangan dan fuse rapat, seperti yang mereka katakan secara hermetik, udara tidak masuk ke dalam, dimeteraikan dalam kotak khas. Untuk melindungi daripada karat, bom tangan disimpan dalam kotak yang banyak dilincirkan dengan grease, dan fuse dibalut dengan kertas kering. Dalam kotak ini, bom tangan dan fuse dalam perang diangkut dalam pertunjukan dan kereta selepas unit kami. Apabila mengangkut di kawasan itu, kejutan tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Oleh itu, untuk melindungi bom tangan dan fuse daripada kerosakan semasa pengangkutan, ia diletakkan di dalam kotak pada kelengkapan khas supaya ia tidak memukul antara satu sama lain atau terhadap dinding kotak. Cara menyimpan dan membawa bom tangan dan fuse. Apabila mengeluarkan bom tangan tempur dan fuse kepada mereka, bom tangan dan fuse diperiksa dengan teliti supaya yang rosak tidak jatuh ke tangan pejuang. Ia adalah perlu untuk memeriksa dengan teliti badan bom tangan, pemegang dan semua butiran mekanisme. Tidak sepatutnya ada karat di mana-mana. Sekiranya terdapat sedikit salutan karat di mana-mana, ia mesti dikeluarkan dengan segera dengan grease pistol dan batang kayu. Mod bom tangan 1933 diperiksa dipasang. Peraturan untuk memeriksa mekanisme penyalaan mod bom tangan 1933, lihat muka surat 22, 23, dan 5 ARR. 1914-30, HLM 29, 30. Bom tangan dengan kerosakan mekanisme yang dikesan tidak dikeluarkan kepada pejuang. Pada bom tangan ARR, 1914-30 benang yang melekatkan gelang pada pemegangnya dibuka dan dilemparkan. Untuk bom tangan F1, mekanisme penyala diletakkan di dalam fuse dan adalah mustahil untuk memeriksa operasinya, kerana ia sentiasa berada dalam kedudukan tempur. Apabila memeriksa bom tangan F1 itu sendiri, palam kosong titik pengecasan bom tangan ditanggalkan dengan kunci, dan kemudian diskrukan semula dengan tangan. Gabus dalam bom tangan yang dikeluarkan kepada askar ini harus ditanggalkan dengan bebas dan diskrukan dengan jari supaya bom tangan boleh dimuatkan dengan cepat dalam pertempuran. Apabila memeriksa fuse, adalah perlu untuk memantau dengan teliti bahawa tiada karat pada mereka. Sekiranya salutan yang sangat ringan ditemui di suatu tempat, ia mesti dibersihkan dengan segera, dan jika salutan itu tidak dibersihkan, maka fuse tidak dikeluarkan kepada askar. Seorang pejuang yang telah menerima bom tangan di tangannya, pertama sekali, mesti membawanya ke dalam keadaan sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan cepat dibawa ke posisi tempur dalam apa jua keadaan. Untuk melakukan ini, lap bom tangan bersih dari grease kilang tebal yang menutupinya. Ini perlu dilakukan terutamanya dengan berhati-hati pada musim sejuk, kerana pelincir pada mata air utama boleh mengeras dan bom tangan tidak akan meletup. Untuk mengelap bom tangan, perlu menyediakan kain buruk dan memotong kayu khas untuk membuang grease tebal dari bahagian mekanisme penyalaan mod bom tangan. 1933 dan 1914-30 dan dari luka luar pada badan bom tangan F1. Pada musim sejuk, bom tangan disapu di dalam bilik yang hangat untuk menghilangkan grease dengan bersih. Apabila badan bom tangan dan bahagian mekanisme penyalaan disapu kering dengan grease kilang, pejuang perlu mengambil sekeping kain bersih yang direndam dalam grease pistol dan grease ringan semua bahagian logam bom tangan supaya ia tidak berkarat. Mengasingkan bom tangan mestilah sangat mudah, jika tidak, ia akan meluncur di tangan anda. Pada musim sejuk, selepas membersihkan bom tangan di dalam bilik yang hangat, pejuang mesti menembak mod bom tangan. 1914-30 periksa lagi dalam keadaan sejuk. Ini adalah perlu kerana grease yang tidak dialihkan mungkin kekal dalam gegelung pegas utama. Pejuang itu meletakkan bom tangan yang telah diperiksa ke dalam beg bom tangan,
dan fuse ke dalam kotak khas, yang kemudiannya dimasukkan ke dalam beg bom tangan di bawah penutup. Dengan penyimpanan bom tangan dan fuse selanjutnya dalam situasi pertempuran, pelancar bom tangan mematuhi peraturan berikut. Memakai beg bom tangan pada dirinya sendiri, kerana ia sepatutnya dalam bentuk pakaian. Pada masa yang sama, ia sentiasa melindunginya daripada kejutan dan pukulan, terutamanya apabila merangkak. Melindungi beg dengan bom tangan daripada hujan es dan, jika boleh, perhatikan bahawa beg itu tidak basah apabila melintasi halangan air. Jika, walau bagaimanapun, beg bom tangan ternyata direndam, ia perlu untuk mengeringkannya pada perhentian pertama, dan berhati-hati mengelap bom tangan dan fuse dan melincirkannya dengan grease pistol. Secara berkala, setiap 3-5 hari, adalah perlu untuk memeriksa bom tangan dan fuse, mengelapnya dari habuk, dan memeriksa operasi mekanisme. Jika terdapat sebarang kerosakan, segera laporkan kepada ketua skuad. Dalam pertempuran, seorang pejuang mesti sentiasa mempunyai beg dengan bom tangan di tangan dan melindunginya daripada peluru dan serpihan peluru. Menutupinya pada garisan tembakan sementara apabila menyerang di belakang parapet parit yang berbaring atau dalam lipatan rupa bumi, dan apabila bertahan dalam parit, pada tanggul atau dalam ceruk yang digali khas dalam kecuraman parit ke hadapan. Apabila bom tangan itu habis, dia melaporkan kepada ketua skuadnya. Memo kepada pelancar bom tangan mengenai penyimpanan dan pengendalian bom tangan tempur. Sentiasa simpan bom tangan di punggah. Muatkan bom tangan sejurus sebelum melontar, dalam serangan, di garisan pengumpulan untuk serangan, dalam pertahanan, apabila musuh berkumpul untuk serangan. Patuhi peraturan untuk menyediakan bom tangan untuk melontar. Jangan sekali-kali menolak PIN keselamatan bom tangan ERR 1933 dan 1914-30, dan lebih-lebih lagi, jangan keluarkan cek dari Fios Kovesnikov. Jangan keluarkan cincin daripada ERR bom tangan 1914-30. Ia akan kekal di tangan apabila dibaling. Baling mod bom tangan sahaja. 1933 dan 1914-30 tanpa perlindungan pertahanan. Jika, semasa menyerang, anda jatuh di belakang rakan seperjuangan di hadapan sejauh 5 meter atau lebih, jangan lemparkan bom tangan sama sekali. Mereka yang pergi ke hadapan akan melakukannya. Dalam pertahanan, baling bom tangan dengan kes pertahanan atau bom tangan jenama F1, tutup kepada anda di belakang parapet sepanjang tempoh letupan. Jangan sekali-kali cuba membuka fuse. Lindungi bom tangan dan fuse daripada pukulan kuat dan daripada api. Jangan cuba menggunakan bom tangan yang rosak. Jangan ambil bom tangan yang tidak meletup, tetapi laporkan kepada ketua skuad. Jangan sentuh bom tangan yang berkarat teruk. Jika anda menjumpai mereka di medan perang, maka laporkan kepada ketua skuad. Terima kasih kerana memuat turun buku daripada e-perpustakaan percuma Royalib.com, http://royalib.com. Tinggalkan ulasan tentang buku. http://royalib.com/prunsof-miring-comment-ucis-Viladit-Ruchen. Oi-Granatoj, HTML. Semua buku oleh pengarang. http://royalib.com/autor-prunsov-fasili.html